Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan hamba sekalian. Kali ini saya kembali lagi dengan satu reaction daripada filem Melayu klasik lama juga yang berjudul Isi Neraka. Basically, filem ini dia mengisarkan tentang bagaimana kedatangan Islam ke tanah Melayu pada waktu itu dan juga bagaimana penerimaan masyarakat setempat setelah menerima Islam. Maknanya waktu itu Islam masih baru lagi. Selain itu juga, babak filem ini dimulakan dengan bagaimana pengislaman dibuat ke atas Sultan Melaka dan juga para pembesarnya ketika itu. Okey, tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama saksikan babak seterusnya. Duri yang maha mulia tuanku, mempersilakan tuan hamba ke istana. Baiklah. Silakan tuan. Menghadap. Aziz menghadap tuanku. Okey, kalau korang nak tahu siapa yang sembahyang di tepi pantai itu adalah dalam cerita ni, nama dia Sheikh Mahmud Abdul Aziz. Pertama dia berdagang ke negeri Hindustan dan di lain-lain kawasan di Pulau Andalas ini tuan. Itu diberitahu tuan hamba berkelakuan ganjil di tepi pantai tadi. Nampaknya pada waktu ni Sultan Melaka memang tak tahu yang perbuatan ganjil itu Pada sebenarnya pandangan adalah orang memanglah ganjil. perbuatan Patut cuma solat menunaikan atau fardu sembahyang yang dilakukan Satu oleh daripada Syekh. rukun Islam yang diwajibkan ke atas patut tuan. Islam. Islam ini. Islam ini ialah satu agama yang sudah mulai berkembang di Aceh, Pasai, Pariaman dan juga di lain-lain. Banyak raja-raja di sebelah pulau kecil ini yang sudah memeluk agama itu. Apa benar tak itu? Benar tuan. Cuba tuan hamba terangkan. Apakah dia keistimewaan agama ini? Sultan Melaka dah tertarik dengan Islam sebab dia pun beritahu banyak pembesar-pembesar daripada tanah seberang telah memeluk Islam. Kini dia dah dengar kabar-kabar ni yang banyak orang-orang luar daripada tanah lain dah mula memeluk Islam. Mohon patut menerangkannya tuanku. Islam itu agama yang membawa peraturan dan ketertiban kepada segala segi kehidupan kita tuan. Islam mengajar manusia supaya menganuti Tuhan sendiri. Islam mempercayai akan adanya Tuhan, Allah yang satu, yang kekal, yang berkuasa, yang pemurah, yang adil, yang amat mengasihani tuan. Bagaimanakah rupanya Tuhan itu? Allah tidak mempunyai bentuk serupa manusia atau sebarang kejadian pun di dalam alam ini tuan. Tuhan itu kah yang disembah? Atau adakah Tuhan yang lain lagi? Tidak ada Tuhan yang lain tuanku. Segala-gala yang ada di dalam alam ini, Tuhanlah yang menjadikannya. Dan Tuhan itu sahajalah yang mesti disembah tuan. Siapakah yang mencipta agama ini, Maulana? Islam tidak dicipta oleh sebarang manusia tuan. Islam diturunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hukum-hukum agama ini ada terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Inilah kitabnya.
saat Syekh tu membuka Al-Quran tu pun dah meremang bulu roma. Apa itu memeluk agama ini, Mak? Boleh tuan. Asalkan tuanku betul-betul ikhlas dan akan menjalankan segala hukum-hukumnya, yaitu membuat barang yang wajib dan menjauhkan segala yang haram, tuan. Cubalah tunjukkan bagaimana caranya untuk masuk agama Islam ini, Mak. Syarat yang pertama mengucap dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku naik saksi tiada lain Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Silalah ajarkan kita kalimah syahadat itu, Maulana. Beta fikir orang-orang besar kita pun patut memeluk agama ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Agama Islam tak boleh dianut dengan paksa, tuan. Siapa yang ingin, hendaklah memeluk dengan ikhlas hatinya sendiri, tuan. Kalau begitu, terpulanglah kepada datuk-datuk sekalian. Ampun Pati, beribu-ribu ampun tuan. Pada pandangan Pati, jika tuanku memandang agama ini elok, maka eloklah pandangan Pati tuan. Maulana, ajarkanlah kepada kami semua kalimah syahadat itu. Mohon, tuan. So kita faham kat sini, agama Islam tu bukan satu paksaan untuk golongan yang nak memeluk Islam. Dia tak dipaksa tau, tapi dengan rela hati. Okey, sambung balik. Sekarang sebutlah. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله. Okey, kat situ kita dah nampak macam mana Sultan Melaka telah diislamkan oleh Syekh ni. Dan seterusnya, saya shotkan video ini atau filem ini straight kepada kisah akhirnya, iaitu semasa Islam dibawa ke tanah Melayu waktu itu, bukan semua yang boleh terima. Ada setengah-setengah yang tak boleh terima, yang menolak Islam. Salah seorang yang sangat memang tak boleh terima adalah Wira dalam filem ni. Nama dia Wira, iaitu lakonan Saleh. Dia sangat menolak Islam. Dia memang tak nak. Kini dia ni lah memang jahil. Walaupun kawan-kawan sekeliling dia, kini mostly orang pada tanah Melayu waktu itu dah memeluk Islam, tapi dia seorang je tak nak. Dia menderhaka kepada mak dia. Dia melawan masyarakat sekeliling. Nah, memang dia degil. So dari situ kita straight terus kepada akhir cerita tu, bagaimana perakhiran si Wira ni yang dia menolak Islam, tak nak terima Islam dan tak nak mengucap dua kalimah syahadah. Bagaimana perakhiran dia. Saya terus straight kepada filem ni ke akhir dia. Jom kita sama-sama tengok apa kesudahan si Wira ni. Kata orang, selama agama itu masuk ke Melaka, banyak peraturan-peraturan baru mengikut agama itu dijalankan. Sehingga Raja Permaiswara sendiri pun mengubah namanya. Ya, sekarang baginda bergelar Sultan Mahmud Shah bersidang. Aku suka kampung kita ni mempunyai peraturan. Jikalau penganjur agama itu datang kemari, siapa nak ikut aku masuk Islam? Apa guna kita mengubah cara hidup kita? Betul. Kalau cara hidup kita tak betul, kita mesti merubahnya. Kampung kita belum ada mempunyai peraturan yang tertentu. Masing-masing
berbuat apa saja yang disukainya. Tok Sidang ni macam ada orang yang disindirnya. Saya juga sudah mendengar. Kalau tak salah, agama itu melarang kita makan babi, makan kera. Boleh jadi minum tuak pun tak boleh. Apa guna kita hidup kalau banyak sangat yang tak boleh kita buat? Betul kata Wira, memang betul. Sudah. Kalau tak bagus agama ini, takkanlah perkembangannya sampai begitu merebak sekali. Pak Karma nak ke Melaka besok kan? Tok Sidang. Bagus. Tolonglah tanya-tanyakan tentang hal ini supaya kita lebih jelas lagi. Saya punya cadangan pun begitu juga. Itu dia ya. Kalau Pak Karma lupa, besok saya ingatkan dia, Tok. Bagus. Sekarang marilah kita rundingkan pula tentang hal ladang lada hitam kita yang di Baruh sana ya. Tok, bagaimana kalau kita suruh budak-budak kita itu menebas ladang-ladang baru ini? Tarut saja. Marilah. Tak mau. Maaf, sudah melarang aku jangan meminjak rumah ini lagi. Aku tak mau naik. Ma! Kau nak jumpa aku ada di sini. Aku tak mau naik rumah ini lagi. Itu suara Wira. Anakku datang. Bawakan aku keluar. Sudahlah. Dia datang. Dia nak minta ampun dosanya. Bawakan aku keluar. Bawakanlah dia keluar. Bawakan aku keluar. Ni kiranya dah terlambat dah. Mak dia pun tak sempat buat apa-apa lah. Kenapa mak nak jumpa aku? Wira, kau datang nak. Syukur. Mak harap sebelum mak mengembuskan nyawa mak, kau bertaubat ya nak. Taubat ya. Aku tak tahu. Apa itu tobat? Kawan-kawan kau semua dah tobat Wira. Diorang semua ni pembelot. Masuklah Islam Wira. Apa untungnya kau orang masuk agama itu? Tunjukkan Ya, kepadaku. Wira. Apa buktinya? Aduh! Tolong aku, Adi! Adi! Tolong aku, Adi! Tolong aku, Adi! Minta ampunlah kepada mak. Mintalah ampunlah. Abang dan selamat. Tolong saya, Mak! Mak! Ampunkan dosa saya, Mak! Tolong saya, Mak! Mak dia sempat mengambilkan si Wira. Mak kau telah meninggal. Dia tak sempat nak mengampunkan kau lagi. Mak! Mak! Tolong, Mak! Ampunkanlah dosaku, Mak! Aduh, sakitnya, Mak! Aduh! Tolong, Mak! Pak Golok, Tulat, angkat mayat ini bawa ke dalam. Angkat pelan-pelan. Tengok, kebesaran Tuhan nak menunjukkan kuasanya. Dan inilah satu contoh pembalasannya Okey, habis. kepada manusia yang durhaka. Itulah pengakhiran hidup si Wira.
tak sempat pun diampunkan oleh maknya. Dia tu derhaka tau. Okay guys, kalau korang nak tengok full video, boleh pergi dekat YouTube, search Isi Neraka. Kat situ boleh tengok. Itu je untuk video kali ni. Reaction daripada saya, Kak Nikas. Okay, bye. Assalamualaikum.